Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Selamat datang saya ucapkan kepada semua peserta webinar pada hari ini. Terima kasih yang tidak terhingga kepada anda semua kerana sudi untuk meluangkan masa yang berharga untuk menyertai webinar kita pada hari ini. Bersama anda pada hari ini, saya Nurbiha Najwa binti Osman, merupakan pelajar tahun ketiga Sarjana Muda Kaunseling Universiti Malaya. Saya diharapkan semoga semua peserta berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Hadirin sekalian, program webinar kita pada hari ini adalah dinamakan sebagai Together We Rise yang bertemakan Fall Apart, Get Up Stronger. Tema ini diambil bersempena pembangkit semangat bagi mereka yang telah terlibat dengan bencana banjir yang telah melanda negara kita baru-baru ini. Banyak sekali ujian yang terpaksa ditempuhi oleh anda sebagai mangsa banjir. Namun, saya yakin dan percaya anda semua merupakan golongan yang hebat dan mampu menghadapinya dengan baik. Selamat datang saya ucapkan dan semoga hari ini adalah lebih baik daripada semalam. Okey, hadirin sekalian. Sebelum kita meneruskan program pada hari ini, saya ingin bertanyakan mengenai perasaan anda pada hari ini. Okey, pada paparan skrin anda boleh lihat pelbagai emoji yang telah saya letakkan yang mungkin boleh menggambarkan perasaan anda pada hari ini. Walau bagaimanapun, mungkin juga emosi anda, perasaan anda pada hari ini tidaklah seperti yang saya paparkan pada skrin. Oleh itu, saya ingin meminta kerjasama anda untuk menghantar emoji bagi melambangkan perasaan anda pada hari ini pada ruangan komen yang ada. Okey, baiklah. Terima kasih atas kerjasama yang diberikan. Okey, saya harap kerjasama ini akan diberikan secara berterusan sepanjang berlangsungnya program ini dijalankan. Okey, adakah anda bersedia untuk kita bangkit bersama? Okey, kalau bersedia, boleh bagi thumbs up sikit tak untuk saya? Okey, terima kasih semua atas kerjasama yang anda berikan. Baiklah, saya akan meneruskan slot perkongsian saya pada hari ini yang bertemakan Fall Apart, Get Up Stronger. Okey, baiklah hadirin sekalian, seperti yang telah kita tahu, baru-baru ini negara kita telah dikhabarkan dengan berita-berita duka, ekoran banjir yang telah melanda negara dalam skala yang besar dan mengganas di beberapa buah negeri lah di seluruh Malaysia. Okey. Dan banyak sekali lah berita tentang kehilangan insan yang tersayang, kehilangan harta benda, pekerjaan dan sebagainya yang telah kita dengari pada halwa telinga kita semenjak berlakunya banjir pada Disember 2021 iaitu pada tahun lepas. Okey, seperti yang anda boleh lihat melalui paparan skrin yang telah saya sediakan, anda boleh lihat pada gambar pertama iaitu tenggelam harta benda, kereta, rumah, yang mana mungkin untuk mendapatkan harta benda ini, mangsa-mangsa banjir ini telah bertungkus lumuslah untuk mencari rezeki bagi mendapatkan barangan harta benda yang mereka miliki. Namun dalam sekelip mata sahaja semuanya berubah, semuanya telah diambil daripada mereka. Okey, dan gambar yang kedua pula anda boleh lihat ada kelihatan seorang kanak-kanak yang menangis yang telah diselamatkan oleh anggota sukarelawan lah.
Okey, mungkin anak-anak ini kita tidak tahu, kita tidak pasti sama ada yang berada di atas bot itu adalah ibunya ataupun kanak-kanak ini sebenarnya telah terlepas daripada jagaan ibu bapanya. Kita tidak tahu cerita sebenar di sebalik gambar ini. Namun apa yang boleh saya katakan di sini, kita dapat lihat emosi kanak-kanak ini adalah dia sedih dengan apa yang berlaku. Mungkin juga dia telah kehilangan ibunya. Kita tidak tahu apa yang berlaku di sebaliknya. Okey, dan gambar yang seterusnya anda boleh lihat gambar yang ketiga ada mangsa banjir yang menyelamatkan nyawa mereka dengan memanjat bumbung kediaman mereka lah. Kerana kalau boleh lihat di situ rumah mereka mungkin adalah secara 2 tingkat, namun tingkat yang di bawah sudah tidak dapat diduduki lah memandangkan air sudah melimpah masuk. Jadi untuk menyelamatkan nyawa mereka terpaksa memanjat bumbung, mungkin membahayakan nyawa, tapi apakan daya itu adalah pilihan yang terpaksa mereka ambil. Dan mungkin anda juga pernah melihat, sebab saya pun dah pernah melihat yang dikongsikan oleh pengguna-pengguna laman sosial sebelum ni, contohnya menerusi aplikasi TikTok, Facebook, Instagram. Saya dapat lihat ramai yang terkandas pada bumbung, di atas bumbung rumah, sehinggakan mereka terpaksa bersejuk kerana hujan sehingga makan masa berharilah. Okey, dan yang seterusnya gambar yang terakhir, gambar yang keempat, yang ini kalau tidak silap dia telah dikongsikan oleh pengguna Facebook yang meminta untuk menyelamatkan ahli keluarganya yang terlantar di atas katil yang mengalami sakit lah. Dan kita dapat lihat gambarnya pakcik ni terpaksa duduk di dalam air di atas katilnya kerana mereka terperangkap dalam banjir yang besar ini yang berlaku secara tiba-tiba ini. Okey. Oleh itu saya pasti banyak sekali emosi yang saling berkaitan lah yang berlaku apabila berlakunya banjir ini. Contohnya sedih, ada yang marah, ada yang berasa tertekan dengan peristiwa yang berlaku. Jadi emosi-emosi dan pengalaman tersebut secara tidak langsung boleh mempengaruhi kesihatan mental lah. Oleh itu, pada slot kali ini, saya akan membincangkan mengenai PFA, yang mana PFA ini boleh digunakan sebagai pertolongan cemas dalam aspek psikologi lah kepada mangsa-mangsa banjir, iaitu untuk menjaga kesihatan mental mereka lah. Okey, mungkin peserta pada hari ini anda tidak mengalami kesan yang begitu mendalam setelah mengharungi peristiwa banjir ini. Namun apabila anda mengetahui serba sedikit mengenai PFA ini, secara tidak langsung anda juga boleh membantu orang lain seperti ahli keluarga, jiran tetangga maupun rakan-rakan anda yang mungkin mengalami kesan yang lebih mendalam pada diri mereka. Okey, oleh itu saya akan menjelaskan mengenai PFA. So, apa itu PFA? Okey, PFA merupakan singkatan bagi perkataan Psychological First Aid, yang mana PFA ini adalah tema tahunan bagi Hari Kesihatan Mental Sedunia pada tahun 2016, dan PFA adalah bantuan kemanusiaan dan sokongan praktikal kepada sesama manusia yang baru sahaja mengalami tekanan yang serius. Contohnya banjir yang melanda baru-baru inilah. Dan PFA juga adalah sokongan psikososial barisan pertama selepas peristiwa krisis. Peristiwa krisis yang dimaksudkan adalah seperti banjir, ribut, gempa bumi, tsunami dan sebagainya. Tapi apa yang ingin saya tekankan pada kali ini adalah mengenai situasi banjir yang telah melanda negara kita baru-baru ini. Okey, siapa yang boleh melakukan PFA ini? Okey, apa yang boleh anda lihat pada paparan skrin
ialah ahli keluarga, jiran, guru, ahli komuniti, responden pertama daripada pelbagai pasukan seperti pasukan perubatan kecemasan, polis dan bomba. Yang mana jika anda dapat lihat, sebenarnya PFA ini tidaklah dilakukan oleh golongan pasukan perubatan sahaja. Pasukan-pasukan kecemasan, polis, bomba dan sebagainya. Namun anda sendiri boleh bertindak dalam mengambil langkah menggunakan PFA ini dalam membantu mereka-mereka yang terlibat. Okey. PFA ni, apa yang dapat saya katakan, PFA ni dia tidak mengganggu penjagaan praktikal dan sokongan. Okey, yang kedua ialah menilai keperluan dan kebimbangan. Iaitu menilai keperluan mangsa banjir, kebimbangan yang dihadapi oleh mangsa itulah. Dan yang ketiga ialah menyenangkan mangsa dan membantu mereka berasa tenang. Contohnya mereka berasa sedih, diselubungi oleh perasaan sedih. Jadi menggunakan PFA ini anda dapat menyenangkan mereka, membantu untuk merasa tenang. Contohnya dengan kata-kata semangat yang dilontarkan. Okey. Dan yang keempat adalah melindungi mangsa daripada bahaya selanjutnya. Contohnya kita menyediakan tempat yang lebih selamatlah untuk mangsa banjir berada. Mungkin disebabkan kediaman mereka sudah tidak dapat diduduki, jadi kita perlu menyediakanlah, perlu melindungi mereka daripada bahaya yang selanjutnya. Okay. Yang kelima ialah membantu mangsa memenuhi keperluan asas seperti makanan dan air. Sebab seperti yang kita tahu, makanan dan air apabila berlakunya bencana seperti ini memang susahlah untuk dapatkan makanan dan air yang bersih. Jadi apa yang perlu dilakukan apabila kita tahu mengenai contohnya di mana boleh mendapatkan makanan dan sumber air yang bersih, mungkin kita boleh berkongsi kepada mangsa banjir tersebut. Okey. Dan yang keenam adalah mendengar tetapi tidak memaksa mangsa untuk bercakap. Okey, apabila kita tengok orang beremosi lah, contohnya sedih, menangis, meraung apabila berlakunya banjir ini. Kita hanya memerlukan telinga kita untuk mendengar luahan mereka. Tapi kita tidak boleh memaksa mereka untuk bercakap apa yang mereka lalui, apa yang mereka rasai. Okey. Dan yang ketujuh adalah membantu mangsa berhubung dengan maklumat, perkhidmatan dan sokongan sosial. Contohnya kalau kita tengok mangsa tu berada dalam keadaan ketakutan, berasa cemas sebagainya, okey, kita bantu mereka untuk berhubung dengan maklumat. Contohnya maklumat tu di mana tempat PPS, Pusat Pemindahan Sementara yang dibuka untuk mangsa banjir. Perkhidmatan di situ juga mungkin disediakan dari segi perubatan untuk cek kesihatan mereka lah. Okey. Dan anda juga perlu tahu bahawa PFA bukanlah counselling professional. Yang mana bukanlah PFA ini bukanlah disediakan oleh kaunselor yang berlesen, kaunselor yang berdaftar sahaja. Kerana memandangkan anda pun dah tengok pada paparan sebelum ini, yang mana anda sendiri boleh lakukan, ahli keluarga, jiran tetangga maupun siapa sahaja yang mengetahui PFA ni, bukanlah hanya golongan profesional sahaja. Okey, dan seterusnya PFA juga bukanlah memaksa mangsa untuk memberitahu anda kisah mereka atau bertanyakan butiran tentang perasaan atau apa yang berlaku. Jadi kita tak boleh nak memaksa mereka lah apa yang mereka lalui. Tak bolehlah kita memaksa sehingga memberikan tekanan kepada mereka. Okey, dan PFA juga bukanlah intervensi klinikal atau psikiatri. Okey, iaitu kita bukanlah mengatakan bahawa PFA ini adalah satu bentuk rawatan mental atau sebagainya. Okey, dia hanyalah untuk membantu memastikan kesihatan mental seseorang itu berada dalam keadaan yang baik. Dan seterusnya, PFA bukanlah meminta mangsa untuk menganalisis apa yang berlaku atau meletakkan masa dan peristiwa mengikut turutan. Okay, kita tak bolehlah nak minta mangsa ini untuk menceritakanlah kronologi apa yang berlaku, apa yang menimpanya sepanjang banjir itu berlaku.
Okey, dan PFA juga bukanlah taklimat psikologi. Okey, PFA siapa, bila, di mana? Okey, siapa yang mendapat manfaat daripada PFA ni? Okey, apa yang siapa itu adalah lelaki, perempuan, wanita dan lelaki yang baru-baru ini mengalami peristiwa krisis dan tertekan. Yang mana dalam situasi banjir ini adalah mangsa banjir lah, tidak kira daripada pelbagai lapisan umur, tidak mengira warna kulit, tidak mengira umur, tidak mengira apa sahaja, tapi mereka berhak mendapat manfaat daripada PFA ini. Dan bila PFA perlu disediakan? Itu apabila bertemu dengan orang dalam kesusahan. Biasanya sejurus selepas peristiwa krisis. Jadi contohnya kalau kita bertemu dengan orang yang berada dalam keadaan selepas banjir inilah, kita akan menolong mereka, kita boleh sediakan PFA untuk mereka. Dan di mana PFA sepatutnya disediakan? Okey, PFA ni di mana-mana tempat yang selamat dia boleh dilakukan. Okey, untuk pembantu dan orang terjejas. Sebaik-baiknya tempat tu ada privacy lah, sesuai dengan keadaan. Contohnya apabila mangsa itu berada di pusat pemindahan sementara PPS, mungkin untuk menyediakan PFA kepada mangsa. Jadi kita boleh mengajaknya untuk berada pada ruang yang agak privacy lah, yang agak jauh daripada mangsa banjir yang lain, yang mungkin tidak berasa, yang tidak begitu terkesan dengan banjir tersebut. Tapi apabila kita melihat mangsa yang mungkin terkesan dari segi emosinya dan sebagainya, kita boleh meminta mereka, mengajak mereka ke tempat yang agak privacy lah. Okey. Bagaimana untuk membantu secara bertanggungjawab? Okey, yang pertama ialah sesuaikan perkara yang anda lakukan untuk mengambil kira budaya seseorang. Memandangkan di Malaysia ni, kita tahulah Malaysia ni ada kaum utamanya ada 3, iaitu Melayu, Cina, India, dan setiap kaum ni dia ada budaya yang tersendiri. Jadi apabila kita nak memberi bantuan kepada mereka, kita kena ambil kiralah budaya supaya kita menghormati budaya tersebut. Okay, supaya kita tidak mengguris hati mereka. Okay. Yang kedua, menghormati keselamatan, maruah dan hak. Okay, apa itu keselamatan? Okay, itu jangan dedahkan mangsa kepada bahaya yang lebih lanjut. Okay, kita pastikan mereka selamat, dilindungi daripada kemudaratan fizikal atau psikologi. Okey, contohnya kita letakkan mangsa kita di tempat pusat pemindahan sementara itulah, yang kita tahu ia selamat. Mungkin sebab kita tahu biasanya pusat pemindahan ni dibuka contohnya di sekolah-sekolah, di dewan, contohnya di politeknik dan sebagainya. Jadi tempat itu adalah dikatakan selesa lah. Dan tempat itu juga jauh, boleh dikatakan selamat untuk melindungi mereka daripada banjir yang mungkin berlaku pada fasa yang berikutnya. Okey, yang kedua, kita kena hormati maruah mereka, yang mana kita kena layan mangsa ni dengan rasa hormat, mengikut norma budaya dan sosial mereka. Okey, kita tak bolehlah nak memaksa mereka menerima budaya kita. Contohnya kalau kita melihat tindakan perasaan yang ditunjukkan oleh mereka itu adalah bertentangan dengan norma budaya kita, namun kita kena masih perlu menghormati mereka. Okey, dan yang ketiga adalah hak, iaitu bertindak hanya untuk kepentingan terbaik mangsa. Itu kita pastikan akses kepada bantuan adalah saksama tanpa diskriminasi, dan kita bantu mangsa untuk menuntut hak mereka dan mengakses sokongan yang tersedia. Okay, hak ni contohnya hak sama rata lah. Tempat saya boleh bagi contoh pada PPS tu lah. Okay, bantuan saksama tanpa diskriminasi ni contohnya kita melihat sesuatu kaum itu
keluarga itu adalah kaum itu, keluarga ini adalah kaum ini. Dan bantuan yang diberikan mestilah saksama dari segi, contohnya dari segi makanan, pakaian dan tempat yang mereka duduki untuk sementara itu adalah secara saksama. Kita tidak boleh membuat pilih kasih lah dalam aspek ini. Okey. Membantu secara bertanggungjawab iaitu garis panduan etika yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh orang yang melakukan PFA ini. Okey, apa yang boleh dilakukan? Ialah jujur dan boleh dipercayai. Yang kedua ialah menghormati hak seseorang untuk membuat keputusan mereka sendiri. Okey, kita kena hormatlah apa yang mangsa itu buat keputusan. Kita tak boleh macam memaksa mereka untuk menerima keputusan kita lah. Yang ketiga ialah berhati-hati dan ketepikan sifat berat sebelah dan prasangka sendiri. Contohnya kita lihat mangsa tu berada dalam keadaan yang tidak terurus. Jadi kita kena tengoklah, kita tak boleh membuat prasangka kita sendiri. Okey. Dan yang keempat, menjelaskan kepada mangsa walaupun mereka menolak bantuan sekarang, tapi mereka masih boleh mendapatkan bantuan pada masa hadapan. Sebab mungkin orang ni, mangsa ini, mungkin mereka tak bersedia untuk menerima bantuan pada sejurus selepas mereka mengalami peristiwa tersebut, peristiwa krisis, contohnya banjir tu. Tapi kita boleh memberitahu mereka, mungkin apabila mereka sudah bersedia pada masa hadapan, mereka boleh meminta lagi bantuan daripada kita. Okey, dan yang kelima adalah menghormati privasi dan menjaga cerita mangsa secara sulit dan sesuai. Contohnya apabila mangsa itu mencerita kepada kita mengenai apa yang berlaku kepada dirinya, kepada ahli keluarganya sebagainya. Jadi kita perlu menjagalah cerita itu kerana ia mungkin kita perlu menjaga aib lah. Perlu menjaga aib mangsa. Okey, dan yang keenam, berkelakuan sewajarnya mengikut budaya, umur dan jantina mangsa. Jadi kita nak layan orang ni, nak memberikan bantuan PFA ni, kita kena tengok jugalah budaya, umur, jantina. Sebab setiap orang ni dia ada orang panggil ciri masing-masing lah. Kita kena berkelakuan yang sewajarnya, bersesuaian dengan mereka. Okey, selain tu apa yang tak boleh dilakukan dalam PFA ni? Iaitu jangan mengeksploitasi hubungan anda sebagai penolong. Okey. Yang kedua adalah jangan minta wang daripada mangsa atau sebarang bentuk kesenangan untuk membantu mereka. Okey, itu mungkin satu dengan dua ni dia ada berkaitan lah. Tak mengeksploitasi hubungan. Contohnya kita nak bantu tapi kita tetapkan syarat. Okey, kalau nak bantu saya nak minta RM50. Okey, sebenarnya benda tu tak boleh sebab kita lakukan ini adalah secara sukarelawan saja untuk membantu dengan niat yang baik, membantu kesihatan mental mangsa berada dalam keadaan yang baik. Okey, dan yang ketiga adalah jangan membuat janji palsu atau memberi maklumat palsu. Sebab apabila kita buat ni akan memberikan harapan lah kepada mereka. Mereka mengharapkan apa yang kita ceritakan itu adalah betul, adalah benar. Manakala mereka juga telah baru sahaja ditimpa dengan bencana tersebut. Dan yang keempat adalah jangan membesar-besarkan kemahiran anda. Contohnya anda pernah menyertai apa-apa program yang berskala besar. Jadi anda mempelajari kemahiran yang tertentu. Jadi apabila hendak menolong, anda tak bolehlah nak okey, saya ni sebenarnya mahir itu ini kepada mangsa. Okey, kita hanya sekadar membantu mengikut prinsip-prinsip yang digariskan. Okey, seterusnya ialah jangan memaksa, mengganggu atau mendesak mangsa.
Okey, kita tak boleh nak memaksalah mereka untuk membuat apa-apa tindakan, untuk bercerita sebagainya lah. Mana saya pasti dia akan mengganggu mangsa lah secara tidak langsung. Dia akan mengganggu mangsa dan dia akan membuatkan mangsa merasa macam terdesak, kita yang mendesak mereka. Okey. Berikutnya adalah jangan memaksa mangsa untuk memberitahu anda kisah mereka. Okey, sebab mungkin kisah mereka itu mereka rasakan dia tak termampu untuk diceritakan. Jadi apabila kita memaksa, dia akan memberikan tekanan lah kepada mangsa untuk mengingati kembali apa yang mereka rasakan. Sebenarnya benda itu adalah pahit untuk mereka. Okey, seterusnya adalah jangan kongsi cerita mangsa kepada orang lain. Okey, kita tak bolehlah nak kongsi cerita mangsa kepada orang lain sebab mungkin cerita tu ada aib yang mereka rasakan ada aib dalam cerita itu. Jadi kita perlu simpan kepada kita sahajalah, tak perlu nak hebohkan kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah jangan menilai mereka atas tindakan atau perasaan mereka. Okey, kalau kita tengok tindakan mereka, contohnya meraung-raung, perasaan yang sedih, menangis tak henti-henti. Jadi kita tak bolehlah nak menilai apa yang mereka lakukan tu sebab kita sendiri mungkin tak merasai apa yang mereka lalui. Jadi kita kena hormatilah apa segala tindakan atau perasaan yang mereka zahirkan. Okey. Dalam PF ini dia ada prinsip tindakan dia lah, iaitu 3L, iaitu look, listen dan link. Okey. Bagi prinsip yang pertama iaitu look, iaitu kita memerhati untuk keselamatan. Yang kedua, memerhatikan mangsa yang memerlukan keperluan asas yang mendesak yang jelas. Contohnya kita tengok ada kanak-kanak yang kelaparan, yang menangis, mungkin lapar susu atau sebagainya. Jadi kita kena tengoklah, kita kena sediakan keperluan asas yang mereka nak. Jadi contohnya ada juga mereka yang kehilangan tempat tinggal lah sebab disebabkan oleh banjir yang melanda, kediaman mereka rosak, sudah tidak selamat untuk didiami. Jadi kita kena memastikan, kita kena tengoklah apa yang sebenarnya mereka perlukan tu. Dan yang ketiga ialah memerhatikan mangsa yang mengalami reaksi kesusahan yang serius. Contohnya kita tengok reaksi kesusahan ni, contoh kita tengok ada yang mangsa yang menangis tak henti-henti, ada yang meraung-raung, ada yang mungkin menyendiri. Okay, kita tengok dia senyap tak terkata, mungkin kita dapat tengok dia jenis macam dia terkejut, dia shock. Ada juga yang macam dan begitulah. Okay, kita kena tengoklah apa yang reaksi yang mereka pamerkan. Okay. Prinsip yang kedua adalah listen, iaitu kita hubungi mangsa yang mungkin memerlukan sokongan. Yang kedua, bertanyakan tentang keperluan dan kebimbangan mangsa. Iaitu kita tanyalah mungkin apa yang mereka perlukan dari segi pakaian ke, makanan, minuman. Lepas tu kita kena tanya jugalah perasaan mereka. Pada waktu itu kita perlu mungkin mereka merasa sedih dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah dengar dan bantu mangsa untuk mereka berasa tenang. Okey, apabila kita bertanya tu, jadi kita kena dengarlah apa yang mereka ceritakan. Contohnya dari segi emosi yang mereka rasai, peristiwa yang mereka rasai. Dan dari segi daripada itu, kita perlu membantu mangsa sedaya upayalah untuk mereka berasa tenang. Okay, kita tak boleh nak memaksa-maksa mereka lah. Okay, begitu. Dan prinsip yang ketiga adalah link, iaitu membantu mangsa menangani keperluan asas dan mengakses perkhidmatan. Selain itu, membantu mangsa menghadapi masalah, memberi maklumat, menghubungkan mangsa dengan orang yang tersayang dan sokongan sosial. Okay, jadi setelah kita lihat dan kita dengar, kita perlu
menghubungkan mereka lah dengan bantuan-bantuan yang sepatutnya. Contohnya kita boleh beri maklumat kepada mereka. Okey, untuk contohnya kalau kita tengok mangsa ni berasa macam panik, dia mungkin perlukan maklumat tentang perkara yang berlaku, situasi semasa yang berlaku. Jadi kita boleh berikan maklumat yang mereka ingin tahu. Okay, dan kita juga kena hubungkanlah mangsa dengan orang yang tersayang, sokongan sosial. Sebab dengan orang yang tersayang ni, mungkin dia akan dapat melegakan apa yang mereka tanggung itu. Okey. Dan daripada PFP ini, ada juga orang yang berkemungkinan memerlukan perhatian khas lah, iaitu untuk tujuan keselamatan dan untuk mengakses perkhidmatan. Okey, ada 3 golongan yang berkemungkinan berisiko yang memerlukan bantuan lah, memerlukan perhatian yang khas, khusus. Okey, iaitu golongan yang pertama ialah kanak-kanak dan remaja. Okey, contohnya kalau kanak-kanak dan remaja ni adalah kanak-kanak yang mungkin terpisah daripada penjaganya. Mungkin dia hilang, dihanyutkan oleh arus yang tinggi dan sebagainya. Okey. Dan yang kedua adalah orang yang mempunyai masalah kesihatan dan kurang upaya, iaitu mereka yang mempunyai masalah kesihatan yang kronik, masalah pendengaran, penglihatan dan yang mempunyai ketidakupayaan mental lah. Okey, dan yang ketiga ialah orang yang berisiko didiskriminasi atau menerima keganasan, iaitu contohnya golongan wanita, setengah etnik atau kumpulan agama yang mempunyai dan kumpulan agama dan juga orang yang mempunyai ketidakupayaan mental. Okey. Sejak kebelakangan ini, kita terdapat banyaklah tumpuan yang telah diberikan terhadap kesihatan mental. Okey, selaras dengan kemajuan negara kita yang semakin berkembang saban hari. Jadi masalah mental dan penyakit mental ni dia dah menjadi semakin bertambah dan terdapatnya peningkatan dari tahun ke tahun. Okey, peningkatan yang ketara dalam kadar bunuh diri dan penyakit mental sejak sedekad yang lalu juga berpunca daripada tahap kesihatan mental yang lemah. Okey, oleh itu adalah penting untuk rakyat Malaysia untuk menyedari tentang pentingnya kesedaran terhadap penyakit mental, kepentingan memelihara tahap kesihatan mental yang baik. Okeylah. Secara umumnya, menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO), kesihatan adalah satu keadaan merangkumi kesihatan secara fizikal, mental dan sosial dan tidak hanya ketiadaan penyakit. Okey, yang kesihatan mental pula adalah satu keadaan yang sejahtera yang mana seseorang individu menyedari tentang keupayaan diri, dapat mengendalikan tekanan dengan baik, dapat bekerja secara produktif dan mampu menyumbang kepada masyarakat. Okey. Secara umumnya, kesihatan mental ni dia menggambarkan tahap kesejahteraan pemikiran dan emosi seseorang individu lah. Dan dia adalah membimbangkan yang mana pada tahun 2019 sebanyak 60 kes bunuh diri telah dicatatkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia PDRM. Okey, selain itu, kesihatan mental juga merujuk kepada cara kita berfikir, merasa dan cara kita bertindak. Yang kedua ialah cara kita menghadapi masalah dan mengatasinya dan juga cara kita berinteraksi dengan orang lain. Okey. Kesihatan mental dan penyakit mental adalah dua perkara yang berbeza. Yang mana kesihatan mental adalah merujuk kepada kesihatan mental individu itu normal. Yang normal mungkin tidaklah berada dalam keadaan yang baik sepanjang masa, namun dia masih boleh meneruskan aktiviti seharian seperti biasa. Dan bagi penyakit mental pula,
dia menjejaskan fungsi seharian. Okey, seperti yang telah saya katakan tadi, kesihatan mental rakyat Malaysia adalah membimbangkanlah, yang mana menurut Tan Sri Lamthai berkata dalam kajian dari Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity NHMS pada tahun 2020, hampir 0.5 juta dari penduduk Malaysia mengalami masalah berkaitan dengan kesihatan mental akibat dari kesan wabak COVID-19. Okey, seperti juga sama juga dengan COVID-19 yang mana ia berlaku secara tiba-tiba. Begitu juga dengan banjir. Ia juga berlaku secara dengan tiba-tiba. Jadi kemungkinan kesihatan mental rakyat Malaysia boleh terjejas daripada peristiwa banjir yang berlaku. Okay, oleh itu saya ingin berkongsikanlah sedikit tips untuk anda untuk menjaga kesihatan mental lah. Mungkin disebabkan oleh banjir yang melanda, anda mungkin berasa tertekan, berasa sedih dan seumpamanya. Jadi di sini saya sertakan beberapa tips untuk anda lakukan untuk menjaga kesihatan mental lah. Okey, yang pertama, rehat dan tidur secukupnya. Okey, sebab keadaan yang tertekan ni disebabkan kehilangan tempat tinggal, mungkin terpaksa berada di pusat pemindahan sementara PPS dan yang tak begitu selesa. Mungkin juga ada yang telah tinggal sehelai sepinggang, jadi dia mungkin mendatangkan banyak ketidakselesaan lah. Namun walau bagaimanapun rehat dan tidur adalah perlu didapatkan secara secukupnya oleh seseorang individu. Okey. Yang kedua adalah menjaga pemakanan. Okey, kita perlu menjaga pemakanan lah walaupun berada dalam keadaan yang tertekan. Kerana badan memerlukan nutrisi yang secukupnya untuk menjalani kehidupan seharian. Okey, walaupun ada masanya ada perasaan risau yang membelenggu diri, sampaikan ada yang tak makan, yang tak ada selera nak makan. Tapi walau bagaimanapun kita kena pastikan yang kita mengambil makanan, untuk menjaga tahap kesihatan kita. Okey. Yang ketiga adalah mengisi masa dengan rutin harian. Okey, contohnya rutin harian ni, boleh saya bagikan contoh orang Islam. Okey, sebelum banjir pun kita sememangnya dah perlu solat 5 waktu sehari semalam. Jadi walaupun berlakunya banjir menimpa kita kena pastikan masa kita diisi dengan rutin sebegitu. Maksudnya kita tak meninggalkanlah solat. Okey, kita tetap meneruskan solat kita. Jadi maksudnya kita dah isilah apa yang berlaku masa kita sebelum dengan selepas, maknanya dia tak ada perbezaan sangat. Rutin harian kita masih berjalan. Okey, lagi rutin harian yang boleh dilakukan adalah seperti bersenam, mungkin makan, membaca buku dan sebagainya. Dan yang keempat adalah fikirkan perkara-perkara yang positif. Mana kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang masih kita miliki. Sebab ada yang dah kehilangan nyawa, ada yang dah kehilangan orang yang tersayang, orang yang dah kehilangan harta benda mungkin lebih banyak daripada kita. Jadi kita kena bersyukurlah. Untuk menaikkan lagi semangat kita untuk meneruskan kehidupan senormal yang mungkin setelah apa yang menimpa kita. Okey, yang kelima ialah berkomunikasi dengan ahli keluarga atau orang yang signifikan. Okey, maksudnya dekat sini kita kena meluahkanlah apa yang kita rasa kepada mereka yang kita rasakan selesa untuk kita bercerita. Kita dapatkan sokongan daripada mereka, kata-kata semangat. Kita tak boleh menjadikan silent treatment sebagai penyelesaian terhadap perasaan, fikiran yang kita rasai. Okey, sekurang-kurangnya kita ada tempat untuk kita meluahkan. Okey, tempat itu yang mungkin anda boleh mempercayailah orang tersebut yang anda rasa selamat untuk anda ceritakan kepadanya.
Okey. Dan yang keenam adalah mengalihkan fokus kepada masa sekarang, iaitu here and now. Okey, kita perlu elakkan daripada berfikir atau risau tentang perkara yang akan berlaku pada masa akan datang. Okey. Elakkan daripada fikir masalah secara berterusan. Okay, kita mungkin anda semua dah mengalami banjir lah. Jadi daripada terus memikirkan apa yang akan berlaku pada masa hadapan, lebih baik saya rasa anda memikirkan perkara yang berlaku pada masa sekarang. Jadi anda mungkin boleh menyelesaikan apa yang berlaku pada masa sekarang. Okay, sekurang-kurangnya ia akan dapat membantu anda pada masa akan datang. Okay. Okay, justru itu aspek kesihatan, aspek pengurusan diri, emosi dan kesihatan mental, keluarga, mental diri, keluarga dan masyarakat ni perlu diambil perhatian yang seriuslah oleh semua pihak, khususnya dalam selepas bencana inilah. Okey, dan sebagai individu, kita boleh membantu dengan mengambil masa untuk mendengar, cakna dengan keadaan sekeliling serta mendapatkan bantuan yang sewajarnya sekiranya ada di antara ahli keluarga ataupun jiran ataupun rakan-rakan kita yang memerlukan sokongan emosi dan mental. Okey. Okey. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Okey, sebelum program menutup tirainya, sekali lagi saya ingin meminta anda semua untuk berkongsilah perasaan anda setelah mendengar perkongsian daripada saya. Okey, anda boleh menghantar emoji pada ruangan komen yang ada. Okey, mungkin sebelum ni anda rasa tertekan, sedih, mungkin saya harap perasaan anda selepas mendengar perkongsian ini adalah lebih gembira, lebih senang, lebih senang hatilah. Okey. Okey, terima kasih atas kerjasama anda kerana telah memberikan kerjasama sepanjang perkongsian yang telah saya lakukan. Okey, hadirin sekalian, dengan berakhirnya perkongsian daripada saya sebentar tadi, maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini dan diharapkan agar semua peserta program pada hari ini mendapat manfaat dan pencerahan mengenai PFA dan kesihatan mental. Okey, sekiranya terdapat kekurangan daripada pihak saya sepanjang pengendalian program ini, saya ingin memohon maaf kepada anda semua. Sesungguhnya yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang semuanya adalah datang daripada saya sendiri. Okay, sebelum itu, saya ingin meminta kepada peserta semua untuk mengisi borang maklum balas bagi perkongsian program pada hari ini. Okay, anda boleh mengimbas kod QR yang saya paparkan pada skrin sekarang dan sekiranya tidak boleh mengimbas kod QR tersebut, jangan risau sebab saya dah letakkan pautan bagi borang maklum balas tersebut pada ruangan komen. Okay, sekali lagi terima kasih kerana sudi meluangkan waktu yang berharga anda untuk bersama-sama dengan saya dalam